Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Murid-murid yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam bidang ibadah. Dan tajuknya ialah tayamum. Baik, murid-murid diminta bersedia dengan buku teks masing-masing. Kalau ada buku teks, lebih mudah kita belajar. Baiklah, marilah kita buka buku teks masing-masing. Muka surat 102. Muka surat 102. Tajuk dia tayamum. Unit 1 tayamum. Ya. Kita tengok dahulu intro dia ataupun persembahan permulaan sebelum kita belajar seterusnya. Teliti dan fikirkan. Itu. Teliti dan fikirkan. Yang pertama, ni ada dialog ni antara ustaz dengan anak muridnya. Ustaz, anak murid dia tanya, kaki saya berbalut. Bagaimanakah cara saya mahu berwuduk nanti? Jawab ustaz, nizam, dalam keadaan-keadaan tertentu, Islam mengharuskan kita bertayamum. Jawab rakan dia seorang lagi, yang perempuan, tayamum? Saya tahu. Guna pasir kan ustaz? Rakan dia yang keempat, Izzah, kita gunakan debu tanah yang suci, bukan pasir. Itulah dialog intro ataupun persembahan permulaan sebelum kita meneruskan perbincangan mengenai tajuk tayamum ini. Kita teruskan kepada perbincangan mengenai tayamum. Pengertian dia. Apa dia pengertian tayamum? Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Itu pengertian tayamum. Boleh? Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Baik, apakah dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Surah Al-Maidah ayat 6, surah yang kelima. Yang bermaksud, sedangkan kamu tidak memperolehi air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, yakni debu yang bersih. Surah Al-Maidah. Jadi, persoalannya, mengapakah kita bertayamum menggunakan debu tanah? Baik, mungkin ada lagi murid yang tidak memahami berkaitan dengan tayamum. Baik, kita teruskan. Rukun tayamum. Tengok baik-baik di buku teks masing-masing. 1. Berniat. Nawaitu tayammuma listibahati fardhi salati lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahati fardhi salati lillahi ta'ala. Yang maksudnya, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan salat kerana Allah Ta'ala. 2. Menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. 3. Menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Dan yang keempat, tertib. Itu adalah rukun tayamum. Boleh? Baik, seterusnya. Sunat tayamum. Yang pertama, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Menyapu muka dari atas ke bawah. Ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Yang keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Direnggangkan jari. Yang kelima, mendahulukan anggota kanan daripada yang kiri. Yang keenam, menghadap kiblat. Yang ketujuh, membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Itu adalah perkara-perkara sunat semasa bertayamum. Boleh? Baik, kita teruskan. Apakah sebab-sebab yang mengharuskan kita bertayamum? Mari kita tengok. 1. Tiada air setelah berusaha mencarinya. Tak jumpa air. Yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Yang ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air.
Dan yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Cuaca yang terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Jadi kita tidak boleh menggunakan air. Baik, murid-murid, boleh faham? Mari kita tengok di sebelah. Teliti dan fahami. Di muka surat 105. Baik, seterusnya mari kita tengok petikan perbualan antara Nizam dengan ustaznya melalui alat telekomunikasi internet. Okey. Kata Nizam, "Assalamualaikum Ustaz." Ustaz dia jawab, "Waalaikumsalam Nizam. Kamu sudah sihat?" Ustaz dia tanya, "Kamu sudah sihat?" "Belum lagi, saya masih di hospital Ustaz. Maafkan saya hendak bertanya, apakah syarat-syarat tayamum?" Oleh kerana dia berada di hospital, dia nak tanya ustaz dia masalah untuk bertayamum. "Oh, bagus pertanyaan kamu, Nizam. Ini syarat-syarat tayamum." Jadi ustaz dia bagi syarat-syarat tayamum. Tadi kita sudah belajar berkaitan rukun, sunat dan juga sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Sekarang kita tengok syarat-syarat bertayamum. Yang pertama, mencari air selepas masuk waktu solat. Yang kedua, masuk waktu solat. Yang ketiga, menggunakan debu tanah yang suci. Yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu jika ada. Itu kata ustaz dia. Jawab Nizam, "Oh, begitu. Baru saya tahu. Jika saya terkentut, batal atau tidak tayamum saya ustaz?" Ustaz dia ketawa. Hi. Ada sahaja kamu Nizam. Tentulah batal. Antara perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Ini perkara yang membatalkan tayamum pula. Tadi syarat-syarat tayamum. Pertama, melakukan semua perkara yang membatalkan wuduk. Yang kedua, ada air selepas bertayamum sebelum solat. Yang ketiga, sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Yang keempat, telah luput waktu solat. Dan yang kelima, jadi murtad. Mulanya Islam tapi jadi kafir ataupun murtad. Itu perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Nizam mengucapkan terima kasih. "Terima kasih Ustaz atas maklumat yang diberikan. Assalamualaikum." Ustaz dia jawab, "Waalaikumsalam. Sama-sama. Jangan lupa berehat dan makan ubat." Itu pesanan Ustaz dia. Boleh faham? Saya harap murid-murid sudah faham apa yang saya terangkan tadi. Dan murid-murid pun sudah melihat dengan teliti satu persatu apa yang sudah saya terangkan. Semoga kita berhenti setakat ini sahaja dahulu. Kita akan sambung kemudian pada bahagian yang kedua, kerana kita perlukan pemahaman yang lebih kepada murid supaya tidak terlepas kepada perkara-perkara yang penting yang terdapat di dalam pelajaran pada hari ini. Hingga berjumpa lagi. Saya akan susuli dengan beberapa soalan. Sehingga berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.